Okay. Alright, so kita sambung pada latihan muka surat 18. Okay, tengok sama-sama. Okay, soalan ni dia kata predict the products and show its mechanism. Okay, kita predict produk dulu. Dekat sini dia adalah primary alkyl halide, RX primary, tindak balas dengan sodium methoxide. Ini sodium lah, sodium methoxide. Okay, so adalah garam lah sebab dia ada Na kan. Jadi caranya adalah kita akan ambil CH3O ni sebagai nukleofil. Dia adalah CH3O- dengan Na+. So CH3O- tu sebagai nukleofil dia. Maka jawapan dekat sini adalah CH3, CH2, OCH3 tambah NaCl. Okay, ini yang kita baru tukar dengan nukleofil. So belakang ni Cl ni akan dikeluarkan dan bergabung dengan Na untuk menjadi NaCl. Okay, so kita dah predict produk. Show its mechanism. Disebabkan kita sedang buat chapter haloalkin. Haloalkin dia ada dua pilihan. Sama ada compound tu nak menjalani SN1 ataupun SN2. So awak kena decide. Okay. Disebabkan kita sedang menggunakan RX primary, so kalau primary dia akan favor SN2. So kita tulislah SN2 mechanism. Sambil saya tulis ni, awak check untuk kelas yang dah buat sila semak. Untuk yang belum buat boleh salin dan buat sama-sama. Okay. So dekat sini, okay, fokus kepada alkyl kita. Saya bukakan structure ni dulu. Okay, buka expand kepada karbon yang delta positif. Ini karbon delta positif, ini klorin delta negatif. Ini adalah kawasan polar. Okay. So dia ada 1, 2, 3, 4 grup kan. Jadi kita buka dia dalam bentuk 3D. Bawa ke tengah sikit. Buka dia dalam bentuk 3D. Okey, atas ada H, bawah pun H. Klorin berada di hujung sebelah kanan dan CH3 dekat sini. Okey. Selesailah. Tambah nukleofil dia adalah CH3O-. Ambil nukleofil tu berada di depan haloalkin. Okey, kemudian apa yang berlaku? CH3O- ni nama dia methoxide ion. Okay, methoxide ion. Ion tu adalah sebatian RO- lah. Tu alkoxide. Met ni sebab dia ada satu karbon, metanol. Kalau dia ada dua karbon, ethoxide. Macam tu lah. Okay, so apa yang berlaku adalah nukleofil tadi yang bercharge negatif ni strong nukleofil, dia akan attack karbon untuk buat ikatan, elektron diberi pada klorin. Jadi apa yang berlaku, kita akan buat dia punya transition state di mana CH3O akan membuat ikatan dengan karbon. Tapi dia belum buat, dia baru partially bonding. So kena ada dot macam tu. Okay, dot bukannya garis dot. Betul kan? Manakala antara C dan Cl adalah partially broken. Cl. So tutupkan yang ini dan selesaikan yang atas. Compound atom lain yang terikat dengan karbon. Kita ada H, CH3 dan H. Negative charge. Letakkan negative charge ya sebab karbon dalam keadaan 5 ikatan dia bercharge negatif. Dan benda ni adalah sementara transition state. Dia tak stable. Okay. Dekat sini, ini selalu pelajar lupa tulis. Slow dengan rate determining step. Kena catat. Okay. Teruskan kepada proses seterusnya, letakkan fast. Okay, tindak balas tu cepat nak berlaku sebab dia dah settlekan bahagian tu dan nak terus menghasilkan produk. Sambungkan CH3O kepada C dan disebabkan nukleofil baru dah masuk, dia akan menolak atom-atom lain ke belakang. Yang ni yang kita kata dia jadi inverse
configuration daripada asal. Tambah Cl minus. So Cl minus tu nanti dia akan combine lah dengan Na di atas. Kita kekalkan macam tu saja. So dapat produk kita. Okay. Selesailah untuk soalan number D. Okay, semak ya. Ini adalah single start mechanism. Okay, dah semak dan dah salin? Dah, madam. Okay, thank you. Okay, saya teruskan. Okay, yang ini saya dah cerita, bukan semua primary akil halai akan undergo SN2. Dia bergantung kepada structure. Okay, contoh soalan ini. Predict the products and show its mechanism. So bagi soalan ni, dia adalah RX primary. Sepatutnya dia mengalami SN2, tetapi disebabkan faktor structure dia tak akan buat SN2, dia akan buat SN1. So bila dia buat SN1, disebabkan dia boleh rearrange, maka dia tak akan, kita jangan predict lagi lah, sebab nanti dia akan jadi jawapan prediction yang salah, sebab structure boleh rearrange. So tulis dekat sini SN1 mechanism, sebab pengecualian structure dia lah. SN1 mechanism. Reason dia saya dah bagi kat depan. So step pertama, semak. Okay, kita akan keluarkan Br untuk menjadi karbokation. Okay. Menjadi, ini kat sini slow, ini rate determining step dia. Okay, so dia akan dapat CH3, CCH3, CH3, C, saya buka H ni lah, plus dan Br minus. Dia akan dapat primary carbocation. Okay, dan kita dapati mana-mana stage pun dalam mekanisme bila sampai kepada peringkat carbocation, kita kena perhatikan adakah dia boleh bergerak untuk mencari carbocation yang lebih stable. Bagi structure ni dia boleh gerakkan methyl rearrangement. Jadi saya turunkan ke bawah, dia akan buat rearrangement di mana dia gerakkan 1,2 metal shift. This is the reason kenapa dia tak buat SN2 nah, sebab dia boleh buat rearrangement. CH3, CCH3. So dia akan jadi positif dekat sini, maka dekat sini CH2, CH3. Saya dah bawa dia ke sebelah sana dan saya simplifykan structure tu. So dia akan jadi tertiary carbocation. Okay, so dah stable lah. Okay, bila dah stable baru kita buat step 2. Step 2 kita bawa carbocation tadi, salin balik. Saya pusingkan carbocation ini kepada keadaan yang lebih mudah untuk saya buat pergerakan elektron lah. Saya pusingkan dia. Tambah CH3OH. Okay, kita nak pakai alkohol. Alkohol kita kena buka macam ni sebab dia adalah weak nucleophile. Dia tak boleh pecah kepada CH3O minus tu. Tak boleh. Dia bukan daripada strong nucleophile. So ambil lone pair ni, serang carbocation tadi menjadi, kat sini dah fast nah, CH3, CH2, C, CH3, CH3. So dia akan bersambung dengan O yang terikat dengan CH3 dan ada H di bawah dia. Dia dah hilang satu lone pair, so dia akan jadi bercharge positif. Okay, ini saya bawa H tu ke bawah, ikut awak lah mana nak letak kedudukan dia. Okay, kali pertama dia buat attack pada nucleophile attack carbocation, dia belum selesai sebab dia adalah weak nucleophile. Jadi kita kena buat sekali lagi. Tambahkan sekali lagi alkohol, di mana perkara yang sama tapi dia akan attack hidrogen supaya elektron ni boleh diberi kepada oksigen untuk selesaikan struktur dia. Dia akan dapat CH3, CH2, C.
tumpang. CH3, CH3, O. So dia dah dapat 2 lawan pair, CH3 selesai lah kan. Dan ini pula kita akan tulis CH3O H. So dia akan tarik hidrogen dan kita akan tinggalkan dia macam tu saja. Nanti dia akan ambil lah H tu combine dengan Br di atas, so dia akan dapat balik HBr. Okay, so sampai sini step dia. Okay, so daripada situ disebabkan kita tak boleh predict produk tadi, salin balik produk kita di atas. Equation biasanya satu makanan. Sebab saya tengok kita terlupa lah, selalunya kita terlupa. Bila dah selesai buat mekanism, selalu terlupa nak letak dia punya side product. Nak letak dia punya ni full equation di atas tu, rewrite balik full equation dia. Okay, so dapatlah produk kita. Okay, right. Sila betulkan untuk yang salah dan yang belum buat sila salin. Nak screenshot dulu pun boleh. Acceptation. Okay, dah nah, saya jalan nah. Okay, selesai example ini. Seterusnya, okay, ini kita dah bincang, ini pun dah, Okay, yang ini kita bincang sikit saja. This is Rx primary, so dia akan buat SN. SN apa ni? Rx primary. SN apa? SN2. Sorry. Ni Rx tertiary, SN1. Ini kat bawah ni SN2. Thank you. Okay, atas ni A adalah SN1 sebab dia adalah Rx tertiary. B dia adalah Rx primary yang mengalami SN2 sebab dia tak ada banyak steady effect dan dia tak boleh rearrange. C adalah Rx primary tapi dia undergo SN1 sebab dia adalah jenis yang acceptation kerana dia boleh rearrange. Yang tadilah, contoh yang tadi. Sebab tu dekat sini bila kita tengok produk dia, tengok ini produk yang kita dapat tadi. Yang contoh di sana tadi. Produk dia dah ada pergerakan metil tu. Okay, dia tak duduk pada hujung dah. Dia dah masuk dekat tengah dia punya OH. Okay, so untuk soalan ini, soalan tutur soalan A, B, C ni, awak selesaikanlah dia punya mekanisme dia. Saya dah bagi dia punya jenis mekanisme, so awak selesaikan. Okay, saya nak masuk kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7, dia nak sikit saja. State the type of mechanism and explain kenapa kita pilih type tersebut. Okay, structure dekat sini adalah sejenis Rx tertiary. So kalau Rx tertiary, maka kita akan kata type of mechanism dia adalah apa? SN1 lah sebab dia tertiary kan. Jadi reasonnya adalah because it is tertiary haloalkane. Macam tu je lah, tertiary haloalkane. Okay. Yang ini sebenarnya bila kita jalankan SN1, dia kena pakai weak NU, weak nucleophile. So ini potong tukarkan KOH tu kepada H2O. KOH adalah strong nucleophile, dia akan dissociate kepada OH minus. Betulkan soalan tersebut. Alright. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 28 dan 29 sebelum kita pergi belakang. Okay, muka surat 28 dulu. Okay. LO-nya adalah compare relative reactivities of primary, secondary, tertiary Rx toward hydrolysis and alcoholysis. Okay. Hydrolysis ni adalah yang bertindak balas dengan OH minus. Alcoholysis adalah yang bertindak balas dengan alkohol lah. Okay. Alright. So dia kata soalan ni contoh. Arrange the following compound in order of increasing reactivity towards SN1 hydrolysis. Maksudnya dia nak tanya
Dia bagi compound 1, 2 dan 3 susun ikut reaktiviti terhadap SN1. So kalau kita nak tengok reaktiviti terhadap SN1, kita kena tengok carbocation. Kita kena tengok carbocation sebab SN1 dipengaruhi oleh carbocation. Okey, maka dengan itu bagi setiap compound 1, 2 dan 3, awak jadikan dia carbocation dulu. Okey, kita buat kat bawah. Mana ya? Okey, buat tepi ni lah. Okey. Compound 1 kita akan buat step pertama, buang elektron bagi pada Br. So dia akan jadi macam ni, yang warna merah ni. Dia akan jadi secondary carbocation. Okay, compound 1 dia akan menghasilkan secondary carbocation. Compound 2 saya tulis kat sini lah, kecil sikit lah. Tak muat tempat. CH2Br dia akan dia bagi elektron pada Br. So dia akan jadi CH2 plus Br minus. So dia akan dapat primary carbocation. Manakala compound 3 okay, compound 3 pula CH2, sekejap saya buka struktur dia. Br, okay, dia bagi pada Br, so dia akan jadi CH2 positif. Okay, CH2 positif untuk compound 3, karbon ini adalah karbon benzilik. Nama dia kan karbon benzilik sebab terikat dengan benzin. So bila dia jadi carbocation, nama dia adalah benzylic carbocation. Okay, sebelum ni awak belajar the most stable carbocation adalah tertiary. Sekarang kita up satu lah. The most stable sekarang ni adalah benzylic carbocation. Okay, so berdasarkan susunan ini, kita ada secondary, kita ada primary dan kita ada benzylic. Maka yang paling stable adalah nombor 3, susunan dia. Nombor 3, lepas tu nombor 1 sebab dia secondary, lepas tu paling tak reaktif adalah nombor 2 sebab dia adalah primary. Okay, susunan dia macam tu. Dan dari segi penerangan, benzylic carbocation stable because the positive charge can be delocalized into benzene ring. Paling stable lah. Compound 1 form secondary carbocation. Compound 2 form primary carbocation. Secondary carbocation more stable than primary carbocation. The more stable the carbocation, the more susceptible it is to the nucleophile attack, the more reactive the SN1 reaction. Arti kata lain, the more stable the carbocation, the more reactive the SN1 reaction. Ini ayat yang penting. The more stable the carbocation, the more reactive the SN1 reaction. Kita tengok carbocation saja. Okey. Faham sampai situ? Okay, Faham, macam. Thank you. Okay, seterusnya soalan nombor 6. Soalan yang sama, cuma kali ni dia nak arrange in the order of decreasing reactivity towards SN2 reaction. Okay, catatkan di atas. Kalau nak tengok reactivity towards SN2, kita kena tengok steric effect. Steric effect. Okay, steric effect tu adalah halangan yang menghalang nucleophile untuk buat backside attack daripada belakang. Okay, so untuk itu kita ada 3 compound. Kita kena buka compound ni, susun dia dalam keadaan 3D. Okay, mana yang pertama, ini karbon dia kan, karbon yang kita kena buka. So dia ada 1, 2, 3 Br. Okay, atas tu dia ada H dengan H. Yang ini saya nak buka sebab tak cukup ruang. So ini adalah CH, CH3, CH3.
Okey. Kumpulan ini adalah kumpulan isopropil. Okey, bulatan isopropil. Okay, next, untuk yang kedua, kita buka struktur ni, expand dekat situ. Kena tahu kawasan mana yang perlu expand. Karbon yang terikat dengan halogen. So dia ada H dan dia ada CH2, CH2, CH3. So dia adalah propil. Propil. Saya tulis dekat sini. Ini adalah propil, halangan daripada propil. Ini halangan daripada isopropil. Kita fokus kepada group of R yang ikat pada karbon delta positif. Okey, manakala yang ini, karbon ini yang kita kena buka. Okey, dia ada H, dia ada H, dia ada group of third butyl. Third butyl ni dia ada CH3 kan, dia buka macam tu. So ini adalah kawasan third butyl. Third butyl tu lebih banyak dia punya branching. Okay, so ini adalah third butyl. Okay, bila nukleofil akan buat backside attack. Nukleofil akan menyerang daripada belakang. Sebab according to SN2, dia mesti nukleofil serang daripada belakang. Okay, proses serangan yang mana yang lebih sukar? Yang mana yang lebih susah nukleofil nak attack? Compound 1, compound 1, compound 2 atau compound 3 yang dia susah nak attack? Compound 3. Yes, compound 3 yang nukleofil susah nak masuk. Sebab apa? Sebab dia ada halangan yang besar. Halangan yang besar yang macam mana? Bila nukleofil ni nak attack, ni nak masuk, okay, dia ada kawasan third butyl tu. Awan ni sangat besar sehingga menyukarkan dia untuk menyerang karbon delta positif tersebut. So semakin sukar untuk dia serang, semakin kurang reaktif lah. Semakin tidak efektif serangan dia. Jadi dia menjadi less reaktif. Yang paling reaktif, yang dia mudah serang adalah propil. Yang hanya terikat dengan propil. Bila mudah dia serang karbon itu, maksudnya dia lebih reaktif. Maka susunan dia adalah 2, dia nak apa? Decreasing kan? 2, 1, 3 in order of decreasing. Okay. Dari segi ayat, in this SN2 reaction, ini compound 3. 3 react slower than 1 and 2 even though all compound are primary alkyl halide. This happen because inilah third butyl group is bonded to the alpha carbon. Okay, alpha carbon ni adalah karbon yang ada functional group. Inilah karbon yang delta positif tu adalah karbon alpha. Karbon yang terikat dengan bromin. Okay. While ni compound 2. Compound 2 bonded with isopropyl group. Compound 2 ada isopropyl. Ikat ayat ni. The bigger the bulky alkyl group attached to the alpha carbon, the greater the steric effect in the compound. Ini ayat yang sangat penting. Okay. Semakin besar alkyl group attached pada alpha carbon, semakin besar steric effect yang terjadi. Tapi sebelum awak bagi ayat ni, awak kena lukiskan struktur ni, kena nyatakan siapakah bulky alkyl group tadi. Contoh, kalau kumpulan 1, alkyl groupnya adalah isopropyl. Kumpulan 2, bulky alkyl groupnya adalah propyl. Dan yang ketiga adalah third butyl. Okay. Thus make it difficult for the nucleophile to attack alpha carbon for tertiary compared to for compound 3 compared to compound 2 and compound 1. Hence less reactive compared to another 2. Okay, macam itulah. Sekiranya awak nak salin macam ni kan, like exam, nak tulis balik struktur ni takut confuse, just gunakan nombor 1, 2, 3. Use number. Kalau tak ada number, awak nomborkan. Okay, so itu adalah soalan muka surat 29. Okay, last sekali, okay, kita dah tengok jenis-jenis reaction. Okay, tengok sini lah. Okay, tengok sini balik. Dalam haloalkin, okay, ada dua jenis reaction.
Yang pertama adalah nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Okay. Nucleophilic substitution ni adalah yang kita sedang belajar sekarang ni, iaitu kita ada 7 nukleofil. Kan kita ada 7 nukleofil. Okay. Dan daripada 7 nukleofil ini, kita boleh buat mekanisme sama ada SN1 atau SN2. Nak tentukan SN1 atau SN2 adalah bergantung kepada jenis haloalkin yang terlibat. Okay, ini selesailah, bahagian ni selesai. Ini done. Okay, seterusnya, RX juga boleh mengalami elimination. Elimination reaction. Dia boleh buat dua. Satu, dia boleh buat nucleophilic substitution reaction. Okay, nucleophile yang digunakan adalah 7 tadi. Seterusnya, dia juga boleh undergo electrophilic reaction. Elimination reaction. Elimination. Okay. Elimination reaction ni sebenarnya kita dah belajar daripada previous chapter. Okay, kita tengok balik ulangan dia. Halogen can be removed from one carbon of haloalkane to form a carbon-carbon double bond in the presence of strong base, iaitu KOH in ethanol. KOH in ethanol. So ini adalah sebenarnya chapter alkene dulu. Kalau awak masih ingat alkene, kita ada buat daripada RX nak hasilkan alkene. Okay, gunakan KOH, ethanol, reflux. Dia benda yang sama. Masa kita belajar chapter alkene, kita akan fokus kepada penghasilan alkene. Okay, masa kita masuk chapter haloalkane, kita akan tengok menjadi alkene tu yang react. Dia adalah benda yang sama, dia cover 2 chapter terus. Sudut kita tengok saja berbeza. Okay, so macam biasa, bila ada RX dekat sini, kita akan buang HX ni, tempat tu akan jadi double bond. So dapatlah alkene dan juga HX sebagai side product. Okay, ini biasalah previous chapter, so saya tak nak cerita banyak sangat. Okay, soalan seterusnya adalah draw a structural isomer of C4H9Br. All isomers of C4H9Br. Which of the isomer can react rapidly with sodium hydroxide through SN1? And choose the 2 isomers which can react with KOH in ethanol to produce the same alkene. Okay. Okay, cuba listkan dulu. Listkan dulu isomers untuk C4H9Br. Ada berapa awak dapat? Okay, kita buat C4H9. Satu. Paling mudah adalah kita buat rantai lurus dululah kan. Okay. 1 bromo, 1 bromo butane. Satu. Okay, B. Kita bawa bromin tu jadikan karbon kedua. 2 bromo. Okay, C saya cuba branchingkan. Satu. Okay. Dan D saya branching banyak sikit. Okay, so saya dapat 4 jenis isomer. A, B, C dan D. Okay, soalan dia adalah, so jawablah soalan pertama ada 4 jenis. Soalan kedua, daripada 4 jenis isomer tadi, yang mana boleh react dengan cepat melalui SN1 reaction? Okay, cuba bagi tahu yang mana react fastest with SN1? D. Yes, thank you D. Jawapannya adalah D. Isomer
D. Sebab dia adalah RX tertiary. Betul. Isomer D react fastest towards SN1. Okay, C. Manakah dua isomer yang bila react dengan KOH ethanol, dia akan dapat produk yang sama? Okay, jom kita buat equation. KOH ethanol. Okay, awak buat produk dia. Consider major product saja nak. Jangan ambil minor. Apa mekanisme pula? Kalau kita nak buat produk dia, dia ada major dan minor ni. Okay. Macam mana kita nak tentukan major dan minor? Ada rule dia. Rule apa nama dia? Ingat tak? Apa rule ni? Dalam chapter alkin. Siapa ingat? Siapa ingat rule apa? Tak ingat dah? Set-Zeth rule. Set-Zeth rule. Set-Zeth. Dia Set-Zeth macam mana? Set-Zeth rule. Set-Zeth rule akan menentukan major bagi alkin. Di mana dia kata the most highly substitute pada carbon double bond adalah major product. Okay. So untuk A, produknya adalah kita akan buang kan. Ingat lagi kita akan buang H dekat sini dengan Br dekat sini. So double bond akan berlaku di sini. Produknya adalah CH3, CH2, CH double CH2. Okay. Manakala untuk struktur kedua, dia akan buang Br sini dan H sini, double bond di sini. So dia akan jadi CH3, CH double, CH, CH3. Right. Untuk C dia akan ambil H sini. Dia akan ambil H sini dan Br di sini. So double bond akan berlaku di sini. Dia buang HBr. So dia akan jadi CH3, CH, CH3, double. Mana boleh ambil sini? Apalah. Dia akan ambil H kat sini. Double buang kat situ. So dia akan jadi CH2. Okay, next. Ini Br ini dia ambil hidrogen sama ada atas ataupun bawah. So dia akan jadi double bond kat sini. So dia akan jadi CH3, CH3, double bond CH2. Okay, so kita tengok 4 produk yang kita dapat ni, yang manakah yang adalah sama? Jawapannya yang sama adalah C dengan D. C dengan D. Walaupun kita nampak sama ke, struktur dia berbeza je kan? Tapi nama dia sama ni. Kita cuba kita namakan. 1, 2, 3. 2 metil propin. 1, 2, 3. 2 metil propin. So isomer yang menghasilkan alkin yang sama adalah isomer C dan D. Okay, dapat. Alright, seterusnya. Okay. Haloalkin mind map. Okay, mind map ni belum yang full lah sebab ini baru brief. Ada separuh saja. Ada satu lagi yang bahagian Grignard. Grignard tu kita akan masuk next class. Ini kita nak buat yang baru tahap, baru yang separuh daripadanya. Okay, jom kita buat RX. Haloalkin dia ada, untuk nukleofilik tadi dia ada
7 nukleofil, tapi saya tukarkan jadi 8 sebab dia ada amonium access dengan tak access kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termasuk amonium access. Okey. Kemudian satu lagi adalah elimination. So ada 9 lah. Okey. Dan yang ini adalah yang menghala keluar. Maksudnya RX react dengan something, dia akan dapat new product. Soalan saya adalah macam mana nak hasilkan RX ni? Ingat lagi tak? Dalam chapter ni, dalam chapter haloalkin, kalau kita tengok dia punya LO dekat depan, dia tak ada bahagian preparation of haloalkin. Tak ada. Dia cuma ada a reaction of haloalkin. Maksudnya haloalkin react dengan siapa? Reaction dia saja. Tetapi sebenarnya preparation of haloalkin ni kita belajar dalam chapter-chapter sebelum ini. Okey, cuba awak buka worksheet yang lama-lama. Worksheet yang chapter lepas. Sekarang ni kita nak hubungkan contohlah chapter alkin nak hubungkan dengan haloalkin. Kita nak buat jambatan antara chapter. Okay, sebab nanti kita akan masuk outline sintesis. Outline sintesis tu maksudnya kita akan start daripada compound yang alkin, lepas tu dia nak pergi alkohol. So apakah reaktan yang digunakan dan apakah produk yang terhasil? Kita kena continuous sampai kita dapat end product. Okay, alright. So untuk itu buka chapter alkin. Okay, cuba tengok daripada alkin hasilkan RX. Siapa ada jawapan? Nak tambah apa? Cepat. Alkin ada berapa reaction? Ada 2 je kan? Halogenation dengan combustion saja. Combustion kita tak pakai sangat. So halogenation lah. X2 UV. UV kat bawah. Halogenation yang ada free radical tu, mekanisme free radical tu, kita akan masukkan dengan halogen. 1. Okey. Daripada alkin. Daripada alkin kalau tak salah saya ada 3 cara. 3 cara daripada alkin. Okey, cuba cari. Boleh ke cari tu? Daripada alkin yang pertama kita boleh tambah HX. Kan? Tambah HX kan dapat juga haloalkin. Haloalkin tu adalah kumpulan R yang ada X lah, haloalkin lah. Okay, akan tambah HX. Ataupun ada satu lagi tambah HBr peroxide kan? Alah, sorry. Ini ada juga. Cuma ini dia specifically adalah HBr saja. HX dia boleh mana-mana X pun. Dan satu lagi adalah menggunakan X2 CH2Cr2. Yang ni dia akan masuk 2 klorin terus. Dia akan jadi dichloro. Dichlorobutane contohnya. 1,2-dichlorobutane. Dia masih lagi haloalkin walaupun dia ada 2 halogen. Okay, kategori haloalkin lah as long as ada halogen dalam compound tu. Okay, so untuk itu awak ada 4 cara untuk menghasilkan alkin daripada compound-compound sebelum ini. Okay, daripada alkin sendiri pula kita boleh pecahkan kepada reaction diri dia. Arrow ini arrow menghala ke dalam. Yang menghala keluar, okay, sambung pula. Siapa yang boleh menghasilkan alkohol? Siapa yang boleh menghasilkan ether? Alkohol ni, nak dapatkan alkohol ada 2 cara. Sama ada tambahkan water atau tambahkan NaOH. End product dia adalah sama. Cuma compound yang reagent yang kita gunakan saja berbeza.
Okay. Nak hasilkan ether boleh gunakan tambah alkohol ataupun tambah RO minus Na plus. Kedua-duanya akan menghasilkan ether. Cuma lagi sekali reagent dia adalah berbeza. Ada pilihan untuk reagent. Okay. Lepas tu tambah amonia excess. Apa lagi tah? Tambah ethanoate tu. Okay, and then kita buat apa lagi ya? KCN minus, CN minus ataupun KCN. Lepas tu tambah KOH ethanol yang baru hari ni. Ini pun previous chapter. Okay, tuliskan. Ini akan dapat garam kan? RNH plus X minus. Ini akan dapat amine. Dan NH4 plus X minus. Okay. Ini akan dapat RC double bond OO R. Ester. Ini akan dapat ester. Ini akan dapat RCN. Ini akan dapat alkin. Okay. Ini sedikit ulangan lah. Okay, ulangan. Supaya awak ingat balik apa yang awak sedang belajar. Hubungan antara chapter-chapter sebelum ini dengan chapter yang sedia ada ni. Okey. Boleh ke tu? Nucleophile ni sila hafal ya. Ada banyak nucleophile. Apalah ketemunya. Apa dia tambah ni dapat apa? Tambah ni dapat apa? Apa end product dia? Okay, boleh sampai situ? Ada soalan nak tanya? Tak ada dah. Okay. Kalau tak ada, kita buat conclusion untuk hari ini. Hari ini saya tak masuk banyak LO. Saya cuma masuk ini kan. Compare, ini kan. D tu. Compare relative reactivities untuk primary, secondary, tertiary towards hydrolysis and alcoholysis. Kemudian kita masuk elimination reaction. Dua ni sajalah kita punya LO. Okay, dan kemudian kita bincangkan soalan-soalan latihan kan. Okay, next class mungkin pada yang kita combine nanti tu, saya akan masuk grade nut. Grade nut ni, next class. Okay, next class masuk grade nut tu settle lah, habis haloalkane dan awak boleh get ready untuk EPS 2. EPS 2 sampai haloalkane. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi?